Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, hari yang mulia, dapat kita bersama-sama untuk meneruskan lagi dengan program Pacuan Tertinggi 2020 untuk subjek fizik. Hari ini kita akan bincangkan kertas 3 soalan 1 dan insya-Allah cikgu akan sampaikan kepada awak dan cikgu-cikgu lain dalam masa dari pagi sampai tengah hari ini. Nama cikgu Siti Fatimah binti Abdullah Muzaffar Shah. Cikgu harap awak semua dah bersedia dengan semua soalan yang telah cikgu berikan. Untuk soalan yang pertama, soalan ini adalah soalan Terengganu, Melaka, Kelantan tahun 2019. Di mana soalan ini diberikan sebuah pondok disinari oleh lampu yang disambung oleh bateri oleh wayar penyambung yang pendek pada rajah 4.1 dan 4.2 pula. Pondok yang serupa disinari oleh lampu yang disambung oleh bateri oleh wayar yang panjang. So di sini kita boleh nampak ada perbezaan pada panjang wayar. Okey, 4.1 wayar dia pendek dan 4.2 wayar dia panjang. Dan apa yang dapat kita perhatikan di sini ialah cahaya yang disinari oleh lampu pun berbeza dari segi kecerahan. So, kita nampak dalam 4.1 kecerahannya besar dan 4.2 kecerahannya kecil. Maksudnya malap lah. Okey, lampu ni nampak malap. Yang sebelah lagi terang. Okey, yang sebelah sini nampak lampu dia terang. So, apa inferen dengan hipotesis? Okey. Untuk nak mudahkan, cikgu suka untuk awak tinggalkan dulu, okey, inferen dan hipotesis. Kita akan terus jump ke pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan yang dimalarkan. Okey. Untuk manipulasi, apa yang berbeza di sini? Apakah kuantiti fizik yang berbeza? So, apa yang kita nampak di sini perbezaannya adalah pada panjang dawai. So, kalau dalam kita punya eksperimen dalam makmal, kita akan gunakan panjang dawai yang berbeza. Okey. Untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita nampak dari segi kecerahan. Tetapi kena ingat, kecerahan bukan kuantiti fizik. So, kita kena fikirkan apakah kuantiti fizik yang boleh kita ukur berdasarkan perbezaan pada kecerahan tu. So, apa yang kita nampak ialah apabila lampu ni malap, okay, lampu yang malap ni, kenapa dia nampak malap? Sebab apa? Sebab rintangan dia tinggi. Manakala lampu yang kita nampak cerah ni kerana rintangan dia rendah. So, apa yang membezakan dia? So, bila dia lagi panjang, rintangan dia bertambah. So, yang bergerak balas sekarang ialah rintangan dawai. Okey. Dan jika rintangan berbeza, beza keupayaan juga akan berbeza. Okey. Beza keupayaan. Untuk pemboleh ubah yang dimalarkan, okey, pemboleh ubah dimalarkan maksudnya kita kena stay dengan satu kuantiti fizik yang kita tak boleh ubah. So, kat sini kita nampak dia ada bateri. So, bateri saja tak boleh sebab bateri adalah objek. So, kita kena letak kuantiti fizik yang boleh membezakan, okey, dia daripada objek. Jadi, di sini kita boleh katakan pemboleh ubah yang dimalarkan di sini ialah arus. Lain-lain kuantiti fizik ialah ciri fizikal yang kita belajar dalam tajuk hukum Ohm, iaitu diameter dawai. Okey. Lagi yang kita kena tetapkan ialah kerintangan dawai. Maksudnya awak tak boleh pilih dawai dari bahan yang lain. So, kalau kerintangan dia sama, maksudnya kita guna bahan yang sama. Kalau awak guna copper, kita stay dengan copper untuk kedua-dua eksperimen. Okey. Selesai sahaja pemboleh ubah, maka barulah kita boleh buat inferen. Okey, inferen yang awak ingat hafal ayat yang senang saja. RV bergantung kepada MV. So, bila RV bergantung kepada MV, kita boleh sebut beza keupayaan bergantung kepada panjang dawai. Ataupun kita kata rintangan dawai bergantung
kepada panjang. Panjang dawai. Rintangan dawai bergantung kepada panjang dawai. Hipotesis pula. Sekiranya kedua-dua kuantiti fizik itu dia berkadar langsung, kita akan guna semakin bertambah MV, semakin bertambah RV. So, dalam kes ni kalau kita perhatikan, bila kita gunakan wire yang pendek, rintangan dia pun kecil, maksudnya kita boleh sebut dia sebagai berkadar langsung. Okey, berkadar langsung. So, kita boleh sebut semakin panjang, semakin pendek ke semakin panjang boleh. Kalau kita nak ambil gambar 4.2 pun boleh. Semakin panjang dawai, semakin besar rintangan. Okey. Aim pula. Aim dia punya nota nak hafal dia adalah untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. So kat sini kita kata untuk mengkaji hubungan antara panjang dawai dan rintangannya. Okey, di sini sekiranya awak menggunakan perkataan kecerahan, kecerahan tu adalah kuantiti fizik yang tak boleh diukur. Walau bagaimanapun, masih ada tempat yang masih boleh diterima, iaitu di bahagian inferen dengan hipotesis. Tapi sekiranya awak dapat terus idea, awak terus dapat buat manipulasi, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, cikgu harap awak terus gunakan kuantiti fizik tersebut untuk awak letakkan terus dalam inferen dan hipotesis untuk mengelakkan kita terpaksa menggunakan perkataan kecerahan. Sebab kecerahan tu dia bukan kuantiti fizik yang boleh diukur untuk kita punya level. Okay? Kalau masuk universiti nanti mungkin kecerahan ada dia punya alat ukurannya, tapi untuk kita punya level SPM, kita tak ada alat tu lagi. Okay? Soalan seterusnya ialah soalan list of apparatus and material, senarai radas dan bahan. Seterusnya adalah susunan radas, langkah-langkah prosedur, kemudian penjadualan data dan penganalisa data. Okay. Untuk senarai radas dan bahan, sepatutnya kita kena tulis dahulu senarai yang telah diberikan dalam soalan. Tetapi dalam soalan tu, selalunya senarai radas itu terlalu sedikit. So, apakah senarai radas yang wajib sebenarnya kena ada? So, kita kena tahu dahulu. Kita tengok balik, rujuk balik pemboleh ubah kita. Sekiranya pemboleh ubah manipulasi kita dah ada alat, kes selesailah satu bahagian. Okay, kalau kat sini pemboleh ubah manipulasi kita ialah panjang dawai kan. So kalau panjang dawai maksudnya kita kena ada pembaris. Untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita kena ada beza keupayaan dan rintangan. So kena ada voltmeter dan kita ada rheostat. Seterusnya adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, iaitu arus, diameter dawai. Okay, so kita nak ada constant wires of different length. Okay, power supply untuk kita nak bekalkan bekalan kuasa. Kemudian connecting wires, wire penyambung, ammeter untuk nak tetapkan arus. Okay, so kalau macam ni, kita punya senarai radas, maka kita layak untuk mendapat 1 markah. Okay? Sebab apa? Sebab dah ada untuk pemboleh ubah bergerak manipulasi CV, yang ni ialah RV. Lepas tu untuk meter rule pula untuk mengukur MV. Okay, panjang dawai. So daripada semua alat yang telah kita senaraikan, kita kena tahu bagaimana cara untuk menyusun supaya alat tersebut dah boleh digunakan untuk mengkaji, untuk mendapatkan bacaan daripada kita punya eksperimen. So, sebaik-baiknya untuk tajuk elektrik, eloklah sekiranya awak hanya lukiskan litar. Tak perlulah awak lukiskan objek yang sebenar. Kerana melukis litar, sekadar simbol, lebih mudah untuk pemeriksa faham awak punya susunan.
Dan jangan lupa untuk awak labelkan semua alat-alat yang telah awak gunakan. So di sini awak perlu ingat ammeter mesti dipasang secara bersiri. Manakala voltmeter pula mesti dipasang secara selari. Yang ni kalau tertukar ni memang tak dapatlah markah untuk susunan radas. Dan ada rheostat yang kita pasang. Seterusnya adalah bateri ataupun kalau ada power supply. Okay, switch. Okay, ammeter ni mesti dipasang secara siri. Okey, dapat satu markah. Okey, make sure awak pasang dengan kemas. Maksudnya tak adalah terputus-putus untuk menunjukkan yang nanti arus boleh dilengkapkan dalam litar kita. Okey, seterusnya untuk prosedur akan bagi kita 3 markah. Dalam prosedur ni dia sepatutnya kena ada MV, kena ada RV dan kena ada repeat. Untuk MV pula awak mesti state alat apa yang diguna. Untuk RV pun sama juga kena ada alat. Dan repeat pula kena ada 4 nilai bagi MV yang berbeza daripada yang pertama. So kat sini kita dah set up kita punya litar dengan panjang dawai yang pertama iaitu 10 cm. Dan kat sini kita dah dapat satu markah lah. Kemudian apa saja eksperimen yang melibatkan penggunaan elektrik, penggunaan barang elektrik, kita guna bateri ke, power supply ke, awak mesti sebut perkataan switch on. Okay? Kalau tidak awak boleh kena penalti lah. Sebab kalau kita tak switch on, macam mana kita nak dapatkan nilai RV ya? So bila kita switch on, arus yang kita masukkan tu kita kena sebut berapa. Sebab arus kita adalah tetap. Okay? So kita dah sebutkan, kita dah fixkan arus iaitu 0.5. Dan kita adjust kita punya rheostat dan kita akan dapat satu nilai bagi potential difference. Kenapa kita kena dapatkan bacaan potential difference? Sebab kita nak cari resistance. Kita nak cari rintangan yang merupakan pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak cari itu. Yang kita nampak perbezaan kecerahan pada lampu tadi itu adalah disebabkan oleh resistance yang berubah. So macam nak cari resistance, macam nak cari rintangan. Rintangan hanya guna formula R sama dengan V per I. Okay, I tadi awak dah constant kan? So, kita boleh dapat lah. Awak tak payah kira. Ini hanya nak sebut yang kenapa kita kena ada voltmeter kat sini. Kalau awak just ada rheostat, rheostat still tak boleh bagi awak bacaan untuk rintangan. Sebab rheostat hanya alat untuk nak adjust banyak mana arus boleh masuk. Banyak mana nilai rintangan yang akan kita perolehi. Kita hanya boleh dapat daripada pengiraan R sama dengan V per I. So, kena ada voltmeter, awak kena ada ammeter. Okey, dah dapat macam ni, awak dapatlah markah nombor 2 untuk prosedur. Dan yang terakhir, kita kena sebut perkataan kita ulang. Kita ulang balik eksperimen ni menggunakan 4 lagi bacaan. 4 bacaan bagi MV. MV kita tadi L, so kita ada 4 bacaan kat sini. 1, 2, 3, 4. So, cukup tu dapatlah prosedur nombor 3. Mudah. Tapi, make sure kena ada 3 benda yang cikgu sebut ni lah. Okay, yang pertama MV, yang kedua RV dan yang ketiga kita kena ulang-ulang eksperimen lagi 4 kali. Seterusnya, untuk penjadualan data, sepatutnya kita perlukan 2 sahaja kolom lah. So, dalam kolom kiri ni sepatutnya ada MV dan kalau ada unit, tulislah unit lah. Dan sini adalah RV. Okay. So, MV kita adalah panjang. Dan RV kita ialah rintangan. So, siapa yang sebut beza keupayaan tu sebagai dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Dan buat macam tu lah untuk sebelah kanan. Tak perlu sampai 3-3. Okay. Kat mana je yang kita kena isi? Kita hanya perlu isi bahagian RV sahaja. Kita hanya perlu isi bahagian MV sahaja. RV tak payah. RV biar kosong. RV biar kosong sebab apa? Sebab eksperimen ini baru dirancang. Kita belum buat lagi. Kita belum menjalankan eksperimen ni. Okay? Bila awak buat macam ni, awak dapat satu markah. Okay. Dan, kalau lah awak tak tulis MV, boleh tak? Boleh. Awak boleh dapat satu markah. Tetapi, sekiranya awak tak dapat markah nombor 3 dekat prosedur ni, katalah awak kata ayat dia, saya ulang eksperimen. Pasal awak tak tulis dah L sama dengan 20, L sama dengan 30, L sama dengan 40, L sama dengan 50. Dia akan tengok balik dalam awak punya jadual. So, jadual ni sebenarnya dia bantu balik untuk prosedur kita nombor 3 di atas. So, kalau awak tulis
awak layak untuk dapat markah prosedur ke atas. Okey? Itu je. Dan yang terakhir, untuk menganalisa, okey, kita nak analisa kita punya eksperimen ni, kita nak analisa graf. Okey, analyze data, bukan analisa graf. Analisa data, kita kena lukis satu graf. Graf kita tu mesti RV lawan MV. So, RV kita sama ada awak nak tulis rintangan boleh, awak nak tulis beza keupayaan boleh. Dan dia mesti lawan dengan panjang, iaitu unit dia sentimeter. Sini pun satu markah. Dan berapakah markah keseluruhan untuk soalan ini? Soalan merancang eksperimen ni akan bagi awak 12 markah. So, good luck. Bye.